Okey, Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita akan masuk tajuk baru. Tajuk yang ke-6 iaitu reka bentuk makanan ya. So, kita buat tajuk yang ke-6 dulu sebab kamu berada di rumah. Jadi kita boleh buat kamu boleh buat projek di rumah ya. Okey, yang pertama sekali apa yang akan kamu belajar dalam tajuk reka bentuk makanan ialah mentakrifkan reka bentuk makanan, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan, mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan, melakar serta menjustifikasikan reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan, menghasilkan reka bentuk dan pembungkus makanan, menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okey, kita tengok dulu apa takrif reka bentuk. Okey, reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan, pembuatan dan keboleh pasaran. Maksudnya, produk yang kita hasilkan ataupun reka bentuk yang kita hasilkan mestilah mempunyai nilai dan kualiti yang boleh dipasarkan di pasaran. Okey, apa itu makanan? Setiap hari kita makan makanan ya. Tapi apakah maksud makanan yang sebenar? Makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Ciri-ciri makanan terdiri daripada pelbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan warna. Okey, apa pula takrif reka bentuk makanan? Okey, reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Jadi apabila kita menyediakan makanan, bukan sahaja kita nak makan rasa sedap, tapi kita juga nak nampak cantik ya. So kita kena ada reka bentuk. Ya, reka bentuk makanan ni akan dipengaruhi oleh permintaan, budaya, sosial, tempat dan cara hidup sesebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Tengoklah. Kalau contohnya kalau dalam majlis perkahwinan, kalau kita nak hidangkan makanan, okey, kalau kamu tengok makanan di majlis perkahwinan untuk pengantin, okey, santapan pengantin, makanan dia direka, disusun ataupun digubah mengikut mengikut konsep tertentu ya. Kalau buah tu dia ada gubahan dia. Okey. So kita tengok next. Okey. Perkaitan antara makanan dengan reka bentuk akan melahirkan seorang profesional baru, iaitu pereka bentuk makanan yang mampu mengurus reka bentuk dalam aspek yang dinyatakan, seperti Rajah 2.61. Okey. Seseorang yang menguasai reka bentuk makanan ni boleh jadi seorang apa? Chef tukang masak chef di hotel-hotel, chef di majlis-majlis perkahwinan So, aspek reka bentuk makanan ni, makanan terdiri daripada estetika, komunikasi dan perwakilan. Bermaksud, makanan ni mewakili konsep tertentu. Macam cikgu cakap tadilah, kalau majlis perkahwinan, bagaimanakah cara makanan itu dihidangkan? Okey, direka bentuk. Kemudian, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Ada perkakasan dia. Kalau kita nak sedia makanan, kita perlukan apa? Pisau, papan pemotong. Kalau nak ambil makanan, pakai sudu, garfu, pinggan, mangkuk. Okey. Kemudian, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Okey, makanan bukan saja untuk kita makan di rumah, tapi juga boleh dibuat jualan. Okey, proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Okey, proses bagaimana menyediakan makanan, ruang tempat menyediakan makanan, bagaimana nak edarkan makanan, semuanya kamu akan belajar dalam tajuk ini.
Okey. Makanan ada dia punya klasifikasi. Klasifikasi reka bentuk makanan terdiri daripada 2, iaitu reka bentuk makanan yang disusun dalam pinggan atau bekas. Maksudnya kamu ada bekas, pinggan, ada bekal makanan, kamu susun dalam pinggan atau bekas tersebut. Yang kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Contoh gambar ni apa? Gambar buah labu. So buah labu mungkin kamu masak bubur labu, masukkan semula dalam labu tersebut. Ada juga yang masukkan dalam buah nenas, dalam buah temikai. Yang mana-mana buah-buahan ataupun bahan makanan yang boleh dijadikan bekas semula, itu bermaksud reka bentuk makanan pada makanan itu sendiri. Okey, seterusnya, apakah kepentingan reka bentuk makanan? Kenapa perlu ada reka bentuk makanan? Tak boleh ke makan macam tu je, macam kita makan seharian, sehari-hari. Ambil je, masak dalam periuk, masak sayur dalam periuk, angkat je periuk sekali, letak atas meja. Okey. Boleh ke macam tu? Apa kepentingan kalau kita ambilkan sayur dalam periuk, letak dalam mangkuk, hias cantik-cantik, ambil nasi, hiaskan. Okey, apakah kepentingannya? Okey, yang pertama, kebebasan memilih kepada pengguna. Jadi setiap pengguna ni dia ada cita rasa yang tersendiri. Jadi dengan adanya perubahan cita rasa pengguna yang pelbagai, ini adalah menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk makanan, juga perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna. Contohnya kalau kita gaya hidup yang mewah, ada orang yang gaya hidup mewah, dia tak suka makan di restoran biasa, dia tak suka makan di gerai, tapi dia suka makan di hotel. Bila dia makan di hotel, dia mesti nak hidangan yang unik, yang cantik, yang ada reka bentuk tersendiri. Okey. Yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Reka bentuk makanan yang menarik boleh menzahirkan nilai estetika dan memberikan nilai tambah pada sesuatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Okey, jadi bila ada nilai tambah, produk tu boleh dipasarkan. Apa maksud berpotensi tinggi? Okey, contohlah kan, seorang peniaga. Okey, dia berniaga pisang goreng. Pisang goreng, macam mak kita buat kat rumah, pisang goreng. Okey, kalau kita pisang goreng, kita makan macam tu je. Tapi seorang peniaga, yang dia ada kreativiti, dia buat apa? Dia jual pisang goreng cheese, kan? Pisang goreng cheese coklat, pisang goreng cheese strawberry. So, menjadikan makanan tu ada nilai tambah. Bila ada nilai tambah, maksudnya ada tambahan kualiti pada makanan itu, ada tambahan rasa. So, dia berpotensi untuk dipasarkan, boleh buat jualan pula, dah jadi seorang usahawan. Okey, yang ketiga, nilai melindungi etika sosial, iaitu nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Maksudnya, walaupun kita menggunakan inovasi dan kreativiti dalam menghasilkan makanan kita, tetapi kita juga perlulah menitik beratkan soal sensitiviti kaum dan agama. Contohnya, kita ada, kalau kaum Cina dia ada kuih bulan, adalah kuih-kuih tertentu. Jadi kita kena tahu juga bahawa kita tak boleh nak mengubah bentuk sesuka hati, bentuk atau rasa kuih yang tradisional ke sesuka hati. Perlu kita
patuhi juga etika sosial ya, supaya tak menyentuh sensitiviti kaum dan agama ya. Okey, seterusnya. Okey, memberi faedah kepada pengusaha. Bila adanya inovasi reka bentuk makanan, pengusaha ataupun peniaga boleh memenuhi kehendak dan keperluan pengguna ya. Seterusnya mewujudkan peluang perniagaan yang baru. Macam cikgu cakap tadi lah ya. Apabila ada inovasi kreativiti daripada pisang cheese yang pisang yang kita goreng kat rumah, kita tambah baik, letak cheese, letak coklat, so dah jadi satu perniagaan boleh diniagakan pula ya. Okey, yang seterusnya pembangunan sains dan teknologi moden. Okey, sekarang ni banyak perkembangan sains dan teknologi dari segi alatan-alatan yang digunakan di dapur ya. Ada mesin, contohnya kat sebelah tu apa? Ada mixer mixer pelbagai guna, ada mesin buat mi sendiri ya. Okey, so dengan perkembangan sains dan teknologi ni, dia menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan alatan ya. Bila adanya mesin dan alatan, so membantulah pengusaha, peniaga untuk mereka bentuk makanan yang lebih baik. Okey, kemudian kepelbagaian etika budaya. Kepelbagaian budaya di negara kita menjadikan sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey, jadi semua kaum di Malaysia ke di mana negara mana-mana, okey, boleh mempromosikan budaya masing-masing, makanan tradisional masing-masing ya. Okey, cuba kita tengok ni, ada gambar otak kat sini ha. Aida merupakan peniaga donat kecil-kecilan. Dia menjalankan perniagaan di pasar malam sekitar Kuala Lumpur. Bagaimanakah Aida dapat meningkatkan jualan donatnya? Kamu rasa macam mana? Okey, macam cikgu cakap tadi. Okey, goreng pisang dengan donat tak banyak beza ya. Okey. So dia mula-mula dia jual donat biasa. Katakan dia jual donat bergula biasa je. Tapi bagaimana Aida nak meningkatkan jualan dia? Buatlah donat coklat, donat macam-macam lah, boleh tabur panggil apa, icing ke, buat macam Dunkin Donut ya, dust donut, apple donut so boleh buat macam-macam jenis donat agar dapat meningkatkan jualan donat ya. Okey, tugasan kamu hari ini ialah cari contoh-contoh reka bentuk makanan dan bincangkan bagaimana reka bentuk makanan tersebut dapat membina identiti produk. Gunakan peta pemikiran sebagai alat untuk menjana minda.